Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua murid yang akan mengikuti kelas cikgu pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan mengasah kemahiran kita untuk kemahiran membaca dan buku teks. Untuk buku teks, rujukan kita ialah pada muka surat 32 dan 33. Baik, untuk standard prestasi yang akan kita kuasai pada hari ini ialah 2.3.1 iaitu membaca, menilai dan membanding bahan teks yang berbeza dengan betul berdasarkan bukti yang terdapat dalam teks menggunakan teknik bacaan yang sesuai. Baik, jadi bila kita sebut tentang teknik bacaan yang sesuai, jadi kita ada banyak teknik bacaan. Hari ini kita pilih satu teknik bacaan. Teknik bacaan yang kita pilih ialah, kita lihat arahan yang diberikan. Baca kedua-dua bahan dengan menggunakan teknik bacaan kuek. Teknik bacaan kuek. Apa itu teknik bacaan kuek? Okey, tak ada masalah, nanti cikgu terangkan. Kemudian bandingkan kedua-dua bahan dengan menggunakan bukti daripada bahan teks. Baik, apa itu teknik bacaan kuek? Teknik bacaan kuek ialah teknik untuk menggalakkan pembacaan secara aktif kepada teks berbentuk fakta. Jadi kita tengok ni banyak fakta diberikan ni. Jadi macam mana kita nak saring fakta ni? Jadi kita guna teknik kuek, iaitu membuat pertimbangan terhadap maklumat dan menandakan maklumat-maklumat yang tertentu. Jadi walaupun kita ada banyak maklumat, kita ada maklumat-maklumat tertentu yang kita perlu ambil alih. Kita perlu ambil dan kita perlu highlightkan dia untuk membantu kita menjawab soalan. Dalam kes ni, untuk menambahkan pemahaman lah, termasuk untuk menambahkan pemahaman. Baiklah, apa itu kuek? Kita mula dengan Q. Q. Q ialah question mark ataupun tanda soal. Question mark atau tanda soal. Mana-mana perkataan, terangkai kata atau idea yang kita tak faham, kita buat tanda soal. Sebab apa? Sebab nanti kita boleh rujuk guru, kita boleh rujuk kamus untuk faham apa perkataan tersebut. Kita kena letak question mark atau tanda baca, tanda soal dekat situ bagi membantu kita untuk tahu, oh ini tadi saya baca, saya tak faham. Okey, contoh, bermula sekadar suka-suka di laman YouTube, seorang guru agama kini bertukar dengan menghasilkan perkakasan rumah menggunakan kayu pelet. Kita tak tahu apa itu kayu pelet. Kita tak faham apa itu kayu pelet, kita buat tanda soal macam ni. Jadi lepas ni, lepas habis bacaan, pergi cari, rujuk cikgu, kita tahu. Kita nak tengok apa itu kayu pelet. Baik, yang kedua ialah U, underline. Underline ialah menggaris. Kita gariskan takrif. Apa saja menunjukkan takrif, kita akan garis. Okey, kita tengok ya. Sejak 2 tahun lalu, Azizul Yaakob sudah menghasilkan 1,000 unit rak kasut, meja makan, kerusi, katil, almari dan bar mini. Malah meraih pendapatan tambahan sebanyak 24,000 setahun. Ilham menghasilkan perabot menggunakan komputer detik selepas melihat seorang pemilik restoran menghasilkan kerusi dan meja makan menggunakan bahan berkenaan. Saya perhati dengan teliti bagaimana beliau menghasilkan perabot berkenaan dan bersembang tentang kaedah membuatnya sebelum mencari serta mempelajari sendiri melalui laman YouTube tentang cara untuk menghasilkan perabot menggunakan kayu pelet. Katanya, produk pertama beliau ialah rak kasut tanpa pintu yang dihasilkan pada 2015 dan hasil kerja tangan itu dijual kepada seorang rakan. Di sini kita lihat, dia menerangkan tentang satu maklumat penting iaitu produk pertama. Jadi kita gariskan. Ini penting ni. Okey, kita gariskan. Pada tahun 2015, hasil kerja tangan itu dijual kepada seorang rakan. Okey, kita gariskan. Baik, seterusnya lepas Q, lepas U underline, Q tanda tak soal, U underline garis, A pula. Apa maksud A? A maksudnya adalah asterisk. Mungkin murid-murid tak pernah dengar perkataan asterisk. Asterisk tu ialah yang tanda bintang macam tu. Yang tanda bintang macam tu. Okey, tanda bintang pada bintang ni untuk maklumat yang menarik. Pada kita maklumat ni menarik tak? Kalau menarik kita bintangkan supaya kita tak terlepas maklumat tersebut. Contoh, dalam sebulan hanya 10 hingga 15 minit perkakasan yang boleh dihasilkan kerana saya terikat dengan komitmen sebagai seorang guru. Menarik. Dekat sini rupanya dia ialah seorang guru, bukan separuh penguasa dekat sini. Jadi menarik. Jadi kita buat bintang, maksudnya dia merupakan seorang guru. Baik, habis astrik. Bagaimana pula dengan C? C ialah circle atau bulatkan. Kita nak bulatkan apa? Kita bulatkan fakta atau definisi penting. Fakta. Contoh di sini. Sudah menghasilkan 1,000 unit. Bulat. Kita bulatkan. 1,000 unit dihasilkan rak kasut. Okey. Kemudian apa lagi? Dalam sebulan hanya 10 hingga 15 unit saja dalam sebulan. Ni fakta ni. Fakta ni kita perlu bulatkan. Dan yang terakhir sekali kuek ialah K. Apa itu K? K ialah K ialah keyword. K ialah keyword. Okay, kita letak huruf K besar-besar dekat tepi tu untuk sebagai kata kunci. Kita buat huruf K besar-besar dekat maklumat yang kita rasa ini poin penting. Ini kata kunci penting untuk kita tahu. Contohnya macam ni. Okey. Beliau okey, cikgu teruskan. Sehingga ada ketika saya terpaksa menolak beberapa tempahan.
Hanya pada musim cuti sekolah, saya dapat menghasilkan lebih 30 barangan dengan kerja pertukangan berlangsung dari pagi hingga malam. Okey, kalau dari pagi hingga malam maksudnya apa yang kita boleh masukkan kat sini? Maksudnya dia bekerja tanpa ada jadual. Diteruskan dari pagi hingga malam. Semua kerja sendiri. Jadi kita letak K kat sini. Maksudnya ini kata kunci penting. Untuk kalau contohnya kalau nanti mana tahu, ditanya nilai. Apa nilai yang ditunjukkan oleh pekerja ni, Azizul Yaakob ni? Seorang yang rajin. Jadi apa poin penting dia? Apa maklumat penting, kata kunci pentingnya? Dari pagi hingga malam dia bekerja. Jadi itulah kita letak sebagai K, kata kunci. Okey, selesai. Kita tengok pula yang ni. Daripada membiarkan kayu pelet mereput, dua sahabat Muhammad Fakri 28 dan Azizul Ahmad 38. Okey, ini apa? Ini adalah maklumat atau idea menarik atau mungkin kita masukkan sebagai fakta. Kita bulatkan. Umur dia 28, Faham Fikri 28, Azizul Ahmad ni 38. Okay, ini maklumat penting. Menjadikan sebagai perabot dijual dengan harga mencecah ratusan ringgit. Lebih membanggakan Muhammad Farhan sejak memulakan perusahaan membuat perabot dengan kayu pelet pada Mac lalu. Jadi dekat sini kita dapat lihat bahawa dia ada maklumat penting. Dia ada maklumat penting. Kita letak K. Keyword dia kat sini ialah bermula pada Mac lalu. Maksudnya mereka ni baru bermula. Berbanding dengan tadi dah lama. Okey. Kini mampu menarik nafas lega apabila hasil kreativiti mereka diterima masyarakat setempat dan negeri jiran. Negeri jiran ni contohnya dia bukanlah negara Thailand, tapi contohnya negeri jiran tu macam berdekatan dengan kita, contoh macam dekat Thailand kan, sepadan dekat selatan Thailand tu, kita anggap sebagai negeri jiran. Jadi kita anggap ini sebagai fakta menarik. Jadi cikgu tak mau letak garis, tapi cikgu letak sebagai asterisk. Penting kat sini. Maknanya dia dah pergi ke luar negara. Bukan dalam pasaran tempatan, pasaran luar pun dia masukkan. Tanpa mengeluarkan modal yang besar, berikutan bahan asalnya adalah daripada kayu yang terbuang. Pelbagai jenis perabot telah dihasilkan, antaranya kerusi, meja makan dan pejabat, rak serta perhiasan dinding. Pada asalnya, beliau menjalankan pengurusan sisa buangan dari pejabat termasuk komputer. Komputer. Apabila melihat banyak kepingan kayu yang turut diberikan semasa menguruskan sisa buangan, beliau terfikir untuk menghasilkan sesuatu dari sisa kepingan kayu itu. Bersama Azaizuri, Muhammad Farhan mengambil keputusan untuk cuba menghasilkan perabot dengan menggunakan kayu pelet. Mereka memperoleh kayu pelet dari tempat pembinaan sama ada dibeli dengan harga yang murah atau mendapat secara percuma. Kita fikir, mendapat secara percuma macam mana dapatkan secara percuma? Jadi cikgu buat tanda soal. Bolehkah dia dapatkan secara percuma? Nanti cikgu nak tanya. Sebaik menghasilkan berapa jenis perabot, mereka memuat naik gambar ke laman sosial Facebook dengan tugas mempromosi itu dilakukan oleh Azairi. Azaizuri berkata mereka menerima reaksi positif bila orang-orang yang berminat untuk mendapat perabot yang dihasilkan. Baik, dia kata positif. Positif sebab apa? Ramai orang berminat untuk mendapatkan perabot yang dihasilkan. Jadi, ini maklumat penting. Cikgu nak gariskan dia. Penting ni. Sebab kita nak cakap tentang positif. Positif macam mana positif? Takrif dia bila ramai orang nak beli, mana? Itulah takrif dia. Takrif kerana positif tu. Meskipun masih baru, mereka menerima banyak tempahan perabot iaitu daripada antara 5 hingga 6 set sehari. Malah ada pelanggan yang memberi sendiri rekaan yang dikehendaki. Mereka turut mengupah 3 orang pekerja untuk kerja ini bermula dengan bertukang, memasang dan mengecat. Menurut Azaizuri, harga yang ditawarkan mereka bagi perabot berkenaan amat berpatutan iaitu antara 150 hingga 600. Okey, ini maklumat penting. Okey, maklumat penting, fakta penting, cikgu akan bulatkan harga dia. Okey, bagi satu set. Tertaluk pada permintaan pelanggan. Pelanggan boleh datang ke kilang mereka untuk memilih dan membeli. Malah pihaknya turut menyediakan khidmat penghantaran. Mereka merancang untuk membina sebuah bengkel dalam masa terdekat bagi meluaskan ruang pembuatan perabot pelet ini. Baiklah, jadi ini adalah kaedah membaca menggunakan teknik kuek. Selesai. Baiklah, jom kita buat sedikit latihan lah. Kita buat sedikit latihan untuk kita uji. Sedikit latihan untuk kita uji apakah maklumat yang telah kita perolehi. Yang kita perolehi. Baiklah. Bahan menghasilkan perabot. Apa? Apakah bahan untuk menghasilkan perabot dekat sini? Kedua-duanya menggunakan kayu. Kedua-duanya menggunakan kayu pelet. Jadi kita tulis kayu pelet. Sini pun kayu pelet. Sini pun kayu pelet. Baik. Cara mendapatkan ilham. Kalau cara mendapatkan ilham tadi, macam ni cara mendapatkan ilham untuk bahan satu, dia cakap sebab apa? Sebab dia memperhatikan seorang tu dekat kedai tu kan. Dekat kedai tu, cari lihat seorang pemilik restoran menghasilkan kerusi dan meja makan.
Dia kata dekat situ dia dapatkan ilham. Saya perhati dengan teliti bagaimana beliau mengasihkan perabot berkenaan dan bersembang tentang kaedah. Itu idea dia. Yang ni pula sebab apa? Sebab dia lihat dekat sisa buangan tu banyak sangat dekat kawasan pembuangan sampah tu. Jadi dia pun ada idea. Jadi kita tulislah kat sini. Kita tulis dekat sini. Okey. Selepas melihat seorang pemilik restoran menghasilkan kerusi dan meja makan menggunakan kayu pallet. Okey, kasih tulisan. Okey, kayu pallet. Okey. Bagaimana pula dengan ini? Macam mana dia dapat idea tadi? Ialah apabila melihat banyak kepingan kayu. Apabila melihat banyak kepingan kayu yang turut diberikan semasa menguruskan sisa buangan. Jadi ini menyebabkan dia terfikir nak buat kayu pallet ni, perabot kayu pallet ni. Okey, baik. Cikgu dah selesaikan 2 untuk murid-murid. Apa kata murid-murid selesaikan 3 lagi keperluan dan buat perbandingan cara pemasangan perabot, jenis perabot yang dihasilkan dan yang terakhir sekali rancangan mereka pada masa hadapan. Baiklah murid-murid, kita dah belajar tentang teknik kuek dan cikgu dah bantu sikit untuk memasukkan maklumat yang diperlukan. Sekarang giliran murid-murid. Murid-murid, siapkan tugasan, bincang bersama guru dalam kelas. Itu saja dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.